Assalamualaikum Malaysia dan seantero dunia. Bersama dengan saya Cik Hana dalam Groomie Today. 5 titik berharga Groomie. Hai Mamis. Okey, so hari ni sebelum Cik Hana proceed, kita tunggu dulu Mamis masuk. Okey, kita tunggu dulu Mamis yang lain masuk dulu live kita. Okey, yang mana Mamis yang working from home, okey, bolehlah join live kita hari ni. Okey, kita santai-santai je bersembang tentang masalah bantut dalam kalangan bayi dan juga kanak-kanak. Semalam Cik Hana dah share sikit tentang apa itu bantut kan, secara general. So hari ni Cik Hana nak dengan lebih mendalam lagi. Kita nak share dengan lebih mendalam lagi tentang faktor dan juga kesan masalah bantut ni dalam kalangan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, so sebelum Cik Hana start, kita tunggu dulu Mamis yang masuk. Dulu Mamis masuk live kita, yang mana Mamis yang work from office, okay, yang kena pergi office. Jangan lupa penjarakan sosial, sanitize diri selalu, dan juga patuhi SOP yang telah ditetapkan. Okay, so kita wait sikit Mamis yang dekat IG. Hai Mamis. Okay, hai Mamis. So Mamis yang mana nak share dengan kita tentang masalah bantut ni, boleh juga share, boleh komen kat bawah. Okay, kalau Mamis malu ke segan, boleh je nak DM kita ke, nak WhatsApp kita pun boleh. Okay, alright. So hari ni Cik Hana nak share tentang faktor dan juga kesan bantut. Okay, faktor dan juga kesan bantut dalam kalangan bayi dan juga kanak-kanak. Okay, sebab hari tu Cik Hana ada juga buat research, dan juga Cik Hana ada join satu live session bersama dengan pegawai kesihatan belah Kedah, daerah belah Kedah, negeri Kedah. So Cik Hana nak share sikit dengan Mamis apa yang Cik Hana dapat dalam live itu. Okay, so kita nak tahu, bila kita cakap pasal masalah bantut ni, okay, kita nak tahu soalan yang selalu kita dapat, dia ikut genetik ibu ke genetik ayah? Mana satu kan? So macam yang Cik Hana dengar hari tu, okey, faktor yang pertama, okey, yang pertama ni ciri-ciri ibu. Okey, ciri-ciri ibu. Ciri-ciri ibu tu kenapa? Okey, macam mana boleh jadi macam ni kan? Sebab pembesaran boleh bermula semasa pertumbuhan janin. Okey, sebab itu ciri-ciri ibu ni merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah bantut ni. Hai Cik Afiana. Okey Mamis. So kalau ada apa-apa soalan ataupun nak share, boleh je Mamis komen je dekat bawah, okey? Okey. So, yang pertama tadi ciri-ciri ibu. Okey, ada tiga faktor utama. Okey, ada tiga faktor utama kesihatan ibu yang boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, iaitu yang pertama, status pemakanan yang tidak baik semasa prekonsepsi. Betul. Yang kedua, status pemakanan yang kurang baik, yang tidak baik semasa kehamilan. Dan yang ketiga, jarak kehamilan pendek dan juga hipertensi. Sebab itu pemakanan ibu semasa mengandung sangat perlu dititik beratkan supaya ibu juga mengambil nutrisi dan juga makanan yang berkhasiat, bukan saja untuk ibu tapi juga untuk bayi dalam kandungan. Okey, so rangka tubuh badan ibu juga memainkan peranan yang penting. Kita ada dengar, Cik Hana pun pernah dengar yang kalau ibu bapa rendah ni mesti anak dia rendah. Tapi kita nak tahu betul ke benda tu kan? Tapi sebenarnya apa yang Cik Hana dapat daripada live session hari itu, okey, pegawai kesihatan tu ada mention yang walaupun ibu bapa rendah, okey, ibu bapa rendah, tapi boleh juga anak dia tinggi. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dia mengamalkan pemakanan dan diet yang sihat dan juga nutrisi yang diperlukan secukupnya. Sekejap lagi Cik Hana go into deeply sikit, kita dengan lebih mendalam sikit tentang tu. Nanti kita wait dulu Mamis dekat IG. Hai Mamis. Okey. Yang dalam ciri-ciri ibu ni,
ibu yang tidak menerima apa-apa intervensi, maksudnya kat sini dia tak menerima rawatan ataupun pemulihan ataupun bimbingan, nasihat dan juga pendidikan yang sepatutnya, yang secukupnya, juga boleh menyumbang kepada masalah bantut dalam kalangan bayi dan juga kanak-kanak. Okay, hai Mamis Aisyah Akmal. Okay, so yang kedua kita nak tahu faktor yang mendorong masalah bantut ni. Yang kedua, yang pertama tadi ciri-ciri ibu. Yang kedua ni amalan penjagaan pemakanan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, so bila bercakap tentang amalan penjagaan pemakanan bayi dan kanak-kanak ni, okey, susu ibu merupakan makanan yang paling berkhasiat, yang paling penting semasa 1000 hari pertama kelahiran bayi. Okay, susu ibu secara eksklusif orang kata. Okay, yang menjadi faktor yang penyebab kepada masalah ni bila penyusuan ibu tidak efisien. Okay, penyusuan ibu tidak efisien. Yang kedua, penyusuan awal ibu tidak dimulakan. 1000 hari pertama kelahiran ni merupakan waktu yang penting, okay, untuk kita, untuk bayi mendapatkan susu ibu secukupnya. Okey, yang ketiga, anak tidak disusukan dengan susu ibu secara eksklusif juga mendorong masalah bantut ni. Okey, dia juga boleh menyebabkan demam, penyakit seperti demam dan juga cirit-birit. Okey, dia cakap tentang pemakanan ni. Jika anak ni dia tak makan makanan yang berkhasiat, okay, dia tak ambil makanan berkhasiat secara mencukupi, okay, dan dia tidak makan secukupnya, boleh menyebabkan masalah malnutrisi. Masalah malnutrisi ni macam mana pula? Okay? Malnutrisi ni merupakan masalah kekurangan atau berlebihan ketidakseimbangan nutrisi dan juga kandungan kalori dalam badan. Itu masalah malnutrisi. Okey, disebabkan kuantiti pemakanan yang kurang sihat, kurang kekerapan pengambilan makanan, kurang makanan daripada sumber haiwan dan juga diet yang tidak pelbagai juga menjadi faktor kepada masalah bantut ni. Bila pengambilan makanan terlalu cair, kurang kekerapan pengambilan makanan dan juga kuantiti pemakanan yang kurang sihat juga salah satu faktor masalah bantut ni. Sebab itu kita perlu bagi bayi makan ni. Bila kita nak introduce makanan kepada bayi ni, kita kena make sure yang dia dah betul-betul bersedia untuk terima makanan, untuk makan. Untuk bayi 6 bulan pula, tekstur makanan dia macam mana? Tekstur yang halus, yang lembut. Sebab dia baru mula nak makan. Tak boleh terlalu cair, tak boleh terlalu pekat. Okay. Sebab tu dia kata pengambilan makanan terlalu cair juga menyumbang kepada masalah bantut ni. Okay. So, yang ketiga, sosiodemografi. Okay. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah sosiodemografi. Bila cakap tentang sosiodemografi ni, yang pertama strata, iaitu bandar dan juga luar bandar. Okey, bila kita bercakap tentang kawasan ni, kita tak semestinya yang duduk dekat bandar tak mengalami masalah bantut. Sebab apa? Kalau kita ikut kajian, kalau kita tengok statistik 2019 kalau tak silap Cik Ana. Okey, maaf kalau ada yang tersilap. Okey, kawasan Putrajaya. Okey, Putrajaya dia punya masalah bantut dekat kawasan itu 24.3%. Agak tinggi. Kalau semalam Cik An cakap negeri yang tinggi masalah bantut ni, yang pertama negeri di pantai timur kan, seperti Kelantan 34%, Terengganu 26%, Pahang 25%, dan juga kawasan yang kita kata boleh dikatakan kawasan bandar, okey, Putrajaya juga percentage dia kat situ tinggi, 24.3%. Sebab apa macam mana boleh jadi macam ni? Sebab apa? Ibu bapa terlalu sibuk bekerja sampai pemakanan anak-anak tak terjaga. Okay, nutrisi yang diperlukan untuk bayi tu tak diberikan secara secukupnya. Sebab itu boleh menyumbang kepada masalah bantut ni, walaupun dia duduk dekat kawasan yang kita katakan pesat membangun, kawasan bandar. Okey. Yang kedua, taraf pendidikan ibu. Okey, taraf pendidikan ibu ni macam mana? Okey, bila ibu
tidak mempunyai pendidikan yang ataupun info ataupun knowledge yang secukupnya tentang masalah bantut ni. Tentang pemakanan yang diperlukan oleh bayi seawal usia berapa. Makanan apa yang nak bagi dekat dia, nutrisi yang diperlukan secukupnya oleh bayi. Supaya pertumbuhan dia, supaya perkembangan minda, otak, kesihatan tubuh badan dia dapat bergerak seiring dengan usia dia. Sebab itu pentingnya pendidikan ibu ni. Yang ketiga adalah kemiskinan. Bila cakap tentang kemiskinan, bila kita cakap pasal bantut je, mesti orang akan relate dengan kemiskinan. Sebab apa? Sebab apa yang keluarga dia yang kurang berada ni, dia tak cukup duit, tak cukup lah segala serba-serbi. Sebab itulah keluarga kanak-kanak daripada keluarga yang tak berada ni menyumbang kepada masalah bantut. Ya, betul. Tapi pegawai kesihatan tersebut dia ada share dengan Jana, dia ada explain, walaupun daripada keluarga yang kurang berada, tapi kalau pemakanan harian dia mengamalkan pemakanan yang mencukupi, dalam satu set makanan dia tu ada semua semua makanan yang seimbang yang diperlukan oleh badan dia, maka tak menjadi masalah untuk dia. Tak menjadi salah, tak menjadi kira macam halangan dia untuk membesar seperti kanak-kanak lain. So kita tak boleh nak kata saya ni kita tak boleh macam nak kata dia daripada keluarga yang miskin, so tak cukup nak makan tu, tak cukup nak makan ni, sebab tu dah menyumbang kepada masalah bantut. Tak. Kita kena pastikan, sebab tu kita kena pastikan dalam kita punya pemakanan tu, pemakanan bayi, kanak-kanak, dia mengamalkan pemakanan yang seimbang. Dalam satu hidangan dia tu ada greens, ada sumber daripada haiwan, ada buah, ada sayur, ada lemak. So hari ini Cik Hana nak bercakap tentang faktor dan juga kesan. Besok kita akan cakap pasal pemakanan. Pemakanan yang macam mana pula kita nak bagi pemakanan, nutrisi apa yang diperlukan oleh bayi untuk mengelakkan masalah bantut ni. So kita dah cover dah tentang faktor yang menyumbang kepada masalah bantut ni. Sekarang ni kita nak tahu kesan pula. Kesan masalah bantut ni dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Yang pertama, dia dapat meningkatkan risiko obesiti. Obesiti ni bila berat badan dia berlebihan daripada tahap normal, 20% lebih daripada berat yang normal. Sebab apa? Bila cakap tentang bantut ni, dia punya ketinggian dia tak seiring dengan usia dia. Dan dia juga boleh menyumbang kepada masalah obesiti. Masalah obesiti ni macam mana pula? Berat badan dia pula lebih daripada tahap normal. Makan, tak tengok satu dia punya nutrisi apa yang diperlukan, apa benda semua, boleh menyebabkan masalah berat badan yang menyumbang kepada risiko obesiti. Yang kedua, dia meningkatkan risiko penyakit dan juga kematian. Penyakit macam mana? Penyakit seperti penyakit usus. Bila cakap tentang pemakanan, dia relate dengan usus. Yang kedua, buah pinggang. Yang ketiga, sistem saraf. Ini penyakit-penyakit yang kita nampak dia bermasalah bantut ni je, tapi mendorong kepada masalah penyakit yang serius. Sebab tu kita kena jaga, kita kena kawal daripada bayi lagi, daripada kecil lagi kita dah kena kawal dah. Yang ketiga, dia dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Risiko tekanan darah tinggi. Seterusnya, masalah malnutrisi dan juga jangkitan. Masalah malnutrisi macam tadi Cik Ana share. Malnutrisi ni adalah disebabkan oleh kekurangan dan juga berlebihan ketidakseimbangan nutrisi ataupun kandungan kalori dalam badan. Itu masalah malnutrisi yang boleh berlaku disebabkan oleh masalah bantut ni.
Yang terakhir, dia memberi kesan kepada pendidikan, kepada pelajaran budak bayi dan juga kanak-kanak tu. Dalam in future lah kita kata. Okey, dia bagi kesan kepada sosial, kepada akademik dan juga ekonomi. Okey, bila terjadinya masalah bantut ni, dia menyebabkan perkembangan lambat. Okey, perkembangan lambat. Yang kedua, fungsi kognitif yang rendah. Fungsi kognitif yang rendah maksudnya kat sini dia ada gangguan. Gangguan kemampuan dia untuk berfikir, untuk ingat sesuatu benda. Okey, untuk imagine dan juga belajar. Maksudnya nanti mudah-mudah lagi dia dah lupa. Dia tak boleh nak ingat sesuatu tu dengan cepat, dengan pantas. Okey, tak sama dengan kanak-kanak yang lain. Okey, disebab apa? Dia gangguan kemampuan berfikir, nak ingat, nak berfikir, nak imagine. Okey, dia kacau kat situ. Dan juga yang terakhir, kesan daripada pendidikan ni, kesan daripada bantut ni, dia memberi kesan kepada pendidikan. Okey, dia menyebabkan masalah dalam pembelajaran. Maksudnya kat situ dia kurang fokus. Dalam sesi pembelajaran tu dia jadi kurang fokus. Okey, tak sama macam kanak-kanak lain. Dia tak boleh nak fokus dengan sesuatu benda tu. Okay, so kalau kita tengok masalah bantut ni, masalah bantut dan juga berat badan. Okey, berat badan dan juga susut berat badan merupakan tiga masalah yang agak kronik. Masalah yang dititik beratkan dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Okey, sekejap. Kita hai dulu mamis. So kalau kita tengok kat situ, masalah yang menjadi tumpuan, okey, yang kira famous juga dalam kalangan kanak-kanak dekat Malaysia ni. Sebab itulah kita nak kena tahu dia punya tanda-tanda dia punya faktor yang menyumbang kepada masalah bantut tu. Kesan dia apa? Okey, kalau kita tengok kat sini, kesan dia pelbagai, dari segi pembelajaran, daripada kesihatan. Okey, kesihatan pembelajaran merupakan kesan daripada masalah bantut ni. Kalau kita tengok sini, dia serius juga kat situ, kita boleh tengok. Okay, sebab itu kita perlukan kita perlukan info, kita perlukan knowledge supaya masalah ini tak terus berlaku pada bayi dan kanak-kanak pada masa akan datang. Okey. So untuk hari ini Cik Ana nak share tentang kesan dan juga faktor. Semalam kita dah bersembang tentang sejarah general, apa itu bantut, statistik. Okay. So kalau esok kita nak bersembang tentang pemakanan pula. Okay, amalan pemakanan yang seimbang, yang sihat untuk bayi dan juga kanak-kanak, supaya kita dapat mengelakkan masalah bantut ni daripada terus berlaku pada kanak-kanak pada masa akan datang. Okay. So kita dah share dengan mamis kesan faktor tadi. Okay, ada 3 faktor ciri-ciri ibu. Sebab semalam ada mamis yang tanya dia masalah bantut ni daripada genetik ibu ke daripada genetik ayah kan. So mengikut apa yang Cik Ana dapat masalah session dengan pengawal kesihatan negeri Kedah hari tu, dia cakap disebabkan faktor keturunan, tapi di sebelah ibu juga memainkan peranan yang penting. Okay, so kita kena jagalah semasa dan juga selepas kehamilan dulu. Alright. So faktor kita dah tahu. Yang pertama ciri-ciri ibu, yang kedua amalan penjagaan pemakanan, dan yang ketiga adalah sosial demografi. So pastikan anak-anak ni dia dapat makanan yang sihat, yang mencukupi, nutrisi yang mencukupi untuk mengelakkan masalah bantut ni, sebab dia memberi kesan, okey, dia memberi kesan jangka masa panjang, okey, kepada pembelajaran, kepada kesihatan dan juga perkembangan minda dan juga tubuh badan bayi sendiri. Alright. So hari ni kita bersama tentang itu je. Besok kita jumpa lagi. Okay, kita nak explain lagi dengan detail lagi tentang pemakanan pula. Okay, so kalau mamis yang mana tak sempat nak tengok live channel daripada mula tadi, jangan risau, nanti kita akan share
Kita akan share live ni dekat IGTV, so Mami boleh tengok balik. Alright. So sampai sini saja live kita untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa nak share, Mami boleh je tinggalkan komen, boleh je DM dan juga WhatsApp kita. Okay. So sampai sini je, kita jumpa lagi untuk live esok. Alright. Bye. Assalamualaikum.